Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama aku Hafiz dari Tech. So untuk video kali ini bukan video DIY, tapi aku nak buat sikit tech review lah kot. Apa yang aku nak review adalah gadget ni, iaitu Raspberry Pi 400 personal computer. Okay, aku akan sharekan dengan korang macam mana hasil aku test benda Raspberry Pi 400 komputer ni selama seminggu. Lebih kurang yang mana aku guna untuk anak aku, untuk dia join kelas online dia. So untuk korang yang tak tahu apa benda Raspberry Pi 400 ni, dia adalah personal computer lah, PC yang macam PC desktop korang tu, yang kau bisa pakai tu kat office, kat rumah tu. So yang ni dia lebih kepada compact computer lah, komputer mini yang sangat compact. Kalau korang tengok, aku buka dia punya kotak ni. So kalau korang tengok, keyboard je kat mana komputer dia duduk dalam ni sebenarnya. Kalau tengok ni ada dia punya semua connection port lah, USB, display port, semua ada dalam ni. Semua dia built dalam ni. So memang pada aku design yang sangat clean design lah, yang sangat compact. Sebab dia kalau kau tengok bentuk asal dia, Raspberry Pi ni bentuk asal dia. Kalau kau tengok, ini Raspberry Pi 3, sekarang yang latest Raspberry Pi 4, tapi bentuk sama je. Kalau tengok dia cuma besar dekat je dia korang, cakap dekat je. So walaupun dia kecil, tapi dia memang sangat capable lah untuk running macam-macam software. Macam mana korang pakai kat PC korang tu, korang guna dia untuk browse internet, untuk buat kerja Word, PowerPoint, Excel, tengok video, edit gambar. So semua tu boleh buat dengan Raspberry Pi ni. Cumanya Raspberry Pi ni tak running Windows lah, macam korang punya PC rumah tu. Dia guna Raspberry Pi OS yang based on Linux lah sebenarnya. So apa yang Raspberry Pi Foundation buat, instead of orang beli modul macam ni, nak dapatkan casing apa semua, dia orang dah buat produk baru yang combinekan Raspberry Pi 4 dengan keyboard dia orang yang official tu. So dia combinekan dua produk ni, terhasillah Raspberry Pi 400 ni. Satu mini komputer yang compact dan all in, semua dah ada sini. Okay, so pada aku memang design yang sangat clean design lah, memang modern, memang kemas. Pasang kat meja korang tu tak serabut apa pun, kemas. So aku beli aku punya Raspberry Pi 400 aku ni, aku beli daripada Cytron. Cytron ni one of the official distributor lah untuk Raspberry Pi kat Malaysia ni. Satu lagi syarikat iaitu Autobotics, yang tu pun korang boleh dapatkan juga. So kalau korang tengok dekat website Raspberry Pi, ada dua syarikatnya lah yang jadi official distributor Raspberry Pi dekat Malaysia ni. So kalau korang nak beli, korang boleh tengok link yang aku sediakan dekat description bawah ni. Aku beli Raspberry Pi 400 aku ni, aku beli yang standalone unit, sebab most of accessory yang diperlukan tu aku dah ada sendiri. So aku tak perlukan the whole set. Harga yang standalone unit RM329. Tapi kalau kau beli yang combo yang dah siap semua dalam tu, harga pun baru dalam RM465 macam tu, dah siap semua dalam combo tu. Even memory card yang dah siap Raspberry Pi OS pun dah ada dalam tu. So kalau kau nak fikir susah nak macam aku beli satu-satu, korang boleh dapatkan yang combo set tu lah. Tapi kalau korang decide nak beli yang standalone Raspberry Pi 400 macam aku punya ni, pastikan korang beli juga dia punya, at least dia punya ni lah, official power supply. Official power supply yang Raspberry Pi punya ni, harga dalam RM30. Sebab dia macam PC jugalah, untuk running efficient kena ada power supply yang stable lah. So that's why aku dapatkan juga yang official power supply tu. So untuk setup Raspberry Pi 400 ni, kita perlukan beberapa aksesori lah. First kali of course lah kena ada monitor. Monitor ni kalau boleh pakai monitor PC tu, ataupun
TV rumah korang yang ada HDMI input, boleh sambung ke Raspberry Pi 400 ni, tak ada masalah. Dan juga untuk sambung perlukan kabel yang macam ni lah, kabel micro HDMI pergi ke HDMI. Micro HDMI ni sambung ke Raspberry 400. Okay, dia start daripada Raspberry Pi 4, dia tak guna standard HDMI ni untuk connection display, dia guna micro HDMI. So kena ada kabel macam ni. Kabel ni aku dah pakai dekat aku punya kamera ni untuk sambung ke external monitor. So dia sama, HDMI yang sama, micro HDMI. Dan juga disebabkan aku guna monitor jenis sama, aku perlukan adapter sini lah, adapter HDMI ke DVI port. Tapi kalau monitor korang dah ada HDMI, tak perlulah benda ni. Ini murah je, dalam RM10 aku beli kat Shopee. Mouse untuk kontrol komputer lah, saya rasa. Power supply aku beritahu tadi wajib ada. SD card, micro SD. So micro SD ni kalau korang beli yang combo set, dia bagi 16 GB je memory card yang dalam tu. Pada aku 16 GB tak cukup dah sebenarnya, sebab Raspberry Pi 400 ni dia tak ada built-in storage. So korang akan pakai micro SD ni untuk install OS dan juga untuk simpan data dan kerja korang lah. Aku recommend korang dapatkan yang size besar sikit lah, macam aku punya ni 32 GB, dan dapatkan yang high speed, yang kelas 10 ke atas. Macam aku punya ni SanDisk Ultra 30 GB, kelas 10 punya. Sebab lagi laju micro SD ni, lagi efisien lah performance untuk kita Raspberry Pi 400 ni. Dan untuk kelas online, of course lah kena ada headphone kalau macam punya ni dah siap mic sekali, untuk respon kalau cikgu cakap. Untuk kena headphone ni, untuk Raspberry Pi 400 kita perlukan USB sound card macam ni, USB sound card. Disebabkan Raspberry Pi 400 ni dia tak ada audio jack 3.5 standard tu, so perlukan sound card USB macam ni. Satu lagi of course lah perlu ada webcam. Webcam ni tak kisah kalau nak beli harga yang murah ke, semua boleh function dengan Raspberry Pi 400 ni, tak ada masalah. Aku punya yang brand China, tak apa, RM80 aku beli, boleh guna, tak ada masalah. Tak perlu driver yang complicated, cucuk Raspberry Pi 400 ni terus boleh guna. So basically itu je lah aksesori yang kita perlukan untuk jadikan Raspberry Pi 400 ni untuk kita guna sebagai komputer yang standard. Okay, kalau korang guna micro SD card yang baru macam aku punya ni, yang bukan datang dalam combo set tu, so korang nak kena prepare dulu micro SD ni, korang nak kena install Raspberry Pi OS dalam ni, baru kita boleh cucuk kat Raspberry Pi 400 dan boot ke Raspberry Pi OS lah. So cara nak prepare SD card ni senang je. Aku akan connect ke PC ataupun laptop, guna kat reader ni, cucuk ke laptop aku. Ok, di laptop kita akan pergi ke raspberrypi.org. Kita akan download image Raspberry Pi OS, pergi ke bahagian software. Ok, tengok di see all download option. Dan kita akan download image yang ni, Raspberry Pi OS with desktop and recommended software. Ok, download. Dan kita download juga software ni, Balena Etcher. Kita akan guna software ni untuk flash image ke micro SD card kita nanti. And then kita extract image yang kita download tadi. Okay, install dan run software Balena Etcher. Select image yang kita dah extract tadi. Dan target kita akan select micro SD card kita lah, dan kita flash. Ok, biarkan proses flash ni hingga selesai. Ok, once dah complete, kita boleh disconnect micro SD card kita. Ok, sekarang kita punya micro SD card ni
dah pun ready untuk kita cucuk ke Raspberry Pi 400 kita dan boot Raspberry Pi OS. Okay, next aku akan tunjukkan macam mana nak sambung dan setup semua aksesori ni, dan kita akan boot Raspberry Pi OS dan tengok setting kita perlukan untuk dijadikan dia sebagai PC untuk kelas online. Okay, kalau korang tengok belakang Raspberry Pi 400 komputer modul ni, dari tepi ni LAN internet kalau korang nak pakai kabel untuk internet. Tapi aku tak payah risau, dia dah ada built-in Wi-Fi connection 2.4 ataupun 5G. So tak perlu pakai kabel pun tak apa, boleh connect Wi-Fi je. Ada 3 USB, satu USB 2.0 dan 2 USB 3.0. Ni memang korang boleh connect external hard disk, boleh guna di port ni lah, USB 3.0. USB-C ni untuk power adapter, power supply, dan 2 HDMI ni dari 2, maksudnya dia boleh connect pada 2 monitor lah satu masa. Yang ni SD card slot untuk kita punya micro SD. Nah, ini expansion port. So, expansion port ni kalau korang tinkering, banyak buat tinkering atau mau buat projek elektronik, korang boleh expand Raspberry 400 ni untuk connect dengan pelbagai device. Ada pin macam tu, pin header macam tu untuk expansion port. Okay. Jadi untuk tujuan guna online kelas ni tak perlulah guna port ni, kita guna yang ni saja. Okay. So aku akan sambung aku punya mouse wireless ke wired ke tak kisah. USB sound card ni satu USB. So kita punya webcam satu lagi USB. So dah penuh lah semua USB. Power supply sambung ke USB-C sini. Okay. Dan display micro HDMI SD card masuk ke dalam slot ni. Okay, tekan dia. So HDMI sambung ke monitor. Macam aku tak ada monitor, aku tak ada HDMI, aku sambung guna adapter lah. Dan headphone sambung ke USB sound card ni. Hijau akan pergi ke headphone, dan warna merah ataupun warna pink ni akan pergi ke mic. Okay, dah pun ready untuk on. So untuk tujuan video ni aku akan connect aku punya Raspberry 400 ni ke PC guna HDMI capture card aku ni, so that korang boleh tengok dengan lebih jelas lah. Okay, macam biasa, once kita dah boot ke Raspberry Pi OS, kita kena go through setup je lah. Simple saja, follow saja instruction yang dia beritahu tu. Kita akan tukar password, setup screen, dan juga connect ke Wi-Fi rumah lah. Tekan password, dan kita akan biar dia update software ataupun firmware Raspberry Pi OS ni ke latest version. Okay, once dah siap update, kita akan restart. Okay, sekarang kita dah pun ready untuk guna kita punya Raspberry Pi 400 as normal computer lah. Sekarang kau tengok interface dia lebih kurang Windows juga, cuma dia punya taskbar ni duduk sebelah atas. Okay, aku tukar wallpaper. Okay, sekarang kau tengok di bahagian menu ni, korang boleh access lah semua apps ataupun software yang dah ready install dalam Raspberry Pi OS ni. Sekarang kau tengok software Office pun ada. Untuk Raspberry Pi OS ni dia guna free version Office, iaitu LibreOffice. Lebih kurang korang punya Microsoft Office juga. Ada Word, ada Excel, ada PowerPoint. So korang boleh guna ni untuk edit dokumen lah. So yang ni yang icon dua file ni, ini adalah file explorer untuk Raspberry Pi OS ni. Lebih kurang korang access Windows Explorer dekat Windows, sama saja. Okay, memandangkan aku akan guna headphone dan juga external mic. Ada few setting lah yang aku kena ubah sebelum boleh guna headphone aku tu. Macam mana audio output,
aku kena ubah ke USB sound card sebab aku pakai USB sound card. Audio input pun sama, aku akan select USB sound card tu. And then untuk audio profile, aku akan disable yang HDMI, off kan. Sama juga input mic di webcam pun aku akan off. And then untuk USB sound card ni, aku akan select yang ni, digital stereo output dan analog mono input. So sekarang aku dah boleh guna aku punya headphone dan juga mic lah. So aku akan test buka YouTube. Okay, ambil masa sikit untuk loading. So video ni just demo, aku run video aku sendiri. So boleh main yang full HD, tak ada masalah. Audio pun ok. Ok, sekarang kita akan test untuk Google Meet. Dan aku akan sign in guna account anak aku lah, account sekolah dia. Klik pada button setting ni dan allow untuk browser guna kita punya mic dan juga kamera. Untuk mikrofon sama, kita akan select USB sound card, speaker pun sama, dan video webcam aku pun ok. Boleh nampak gambar aku. Ok, aku test buka Google Classroom pun ok, boleh access. Ok, Zoom meeting pun boleh access untuk Zoom meeting. Ada slow sikit lah tapi boleh guna. Cuma 4GB RAM dan juga CPU quad-core, so ada sikit slow lah. Okay guys, aku dah pun guna Raspberry Pi Founder ni untuk seminggu ni aku test untuk anak aku attend kelas online dia. So far memang ok, tak ada masalah, boleh running. Macam anak aku dia guna Google Meet untuk online kelas dia, dan kerja kat Google Classroom tu dia boleh buat lah. Kalau ada kerja yang Word, kerja PowerPoint tu dia boleh buat, tak ada masalah. Even nak print pun boleh connect dengan printer wifi rumah aku tu, so boleh print, tak ada masalah. Aku dah test juga Google Zoom online meeting, Microsoft Teams pun dah test, ok. So pada aku, kalau kau nak guna untuk light usage, light PC usage, macam browsing internet, buat kerja-kerja paperwork, edit gambar, boleh guna Raspberry Pi Founder ni, tak ada masalah. Tapi kau tak boleh expect dia untuk running benda yang berat-berat lah. Editing video ok ke, tengok video ok, tapi nak editing 4K ke, edit gambar yang heavy image, Adobe Illustrator semua tu, Adobe Illustrator macam tu, tak sesuai lah untuk bagi Raspberry Pi Founder ni. Apa pun, well done kepada Raspberry Pi Foundation sebab berjaya hasilkan satu personal komputer yang compact, yang mudah untuk semua orang guna. So kalau korang berminat nak beli Raspberry Pi Founder ni dan juga apa-apa saja aksesori yang aku share tadi, so korang boleh tengok kat bahagian description, aku share link kat bawah ni. Dan macam biasa, kalau like video ni, tekan like, share video ni, pada penting subscribe ke channel Trader Tech. Sampai jumpa di episode akan datang. Aku Hafiz dari Trader Tech. Salam.